أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله يقولنا سعادة ونقول عبادة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وجاهد في سبيل الله حق الجهاد إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi, sebanyak-banyak, sebesar-besar syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana semuanya yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, sama ada yang kita minta ataupun tidak kita minta. Kerana ulama sebut kita takkan dapat minta sebanyak mana yang Allah Ta'ala bagi, takkan dapat minta sebanyak mana yang Allah Ta'ala bagi. Dan apa yang pernah kita minta, apa yang pernah Allah Ta'ala bagi, kita takkan dapat minta sebanyak mana yang Allah Ta'ala bagi, dan kita takkan dapat syukur semua yang Allah Ta'ala bagi. Kita takkan dapat minta. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi sentiasa lebih daripada apa yang kita minta. Macam kita sembang hari tu kan, pernah ke kita minta ada darah? Tuan-tuan ada, pernah tak tuan-tuan terfikir kalau tak ada darah apa jadi? Darah merah, darah putih, limfa limpa apa kan, semua organ dalam badan kita ni, setiap satunya pernah kita minta tak? Kita tak pernah minta. Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala bagi tanpa kita minta. Janggut kita, pernah minta ada janggut? Dulu masa remaja pernah lah kan, cukur-cukur cepat supaya datang. Bila dah ada, cukur pula kan. Hidung, siapa pernah minta ada hidung kat sini? Kita tak pernah minta untuk hidup pun, kita tak pernah minta. Saya tak pernah minta hidup, tak pernah minta dilahirkan handsome macam ni, tak pernah minta kan. Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan pernah minta? Tak pernah minta. Siapa kat sini pernah minta dilahirkan Melayu? Siapa kat sini pernah minta hidup sampai umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Masya Allah. Setiap masa yang berlalu tu Allah Ta'ala bagi tanpa kita minta. Kita bangun pagi esok, minta ke bangun pagi esok? Hari ni kita bangun, kita minta ke nak bangun hari ni? Kita tak minta, Allah Ta'ala bagi. Setiap yang kita dapat hari ni, kadang-kadang banyaknya lebih daripada apa yang kita minta. Dan Allah Ta'ala bagi, walaupun kita sentiasa lupa kepada dia, dia tak pernah lupa pada kita. Walaupun kita sentiasa lupa pada dia, sentiasa kita dalam keadaan tidak ingat pada nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, tapi dia tak pernah lupa, tak pernah miss bagi apa yang sepatutnya kita dapat kan. Mentadbir dunia ni, siang dan malamnya, putaran tiupan anginnya, tumbuhan semua sekali, tak pernah miss bagi pada kita kan. Sedangkan kita ni selalu lalai pada perintahnya dan selalu lalai juga pada larangannya. Untuk itu kita kena sentiasa banyak sebut Alhamdulillah. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar diminta jadikan laku dari kalangan yang sedikit. Sebab Allah Ta'ala sebut wa qalilan min ibadiya syakur, sangat sedikit dari kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sangat sedikit yang boleh kita kenang sampai semua sekali nikmat. Kadang masa kita ingat, masa kita lupa. Yang banyaknya ingat ke yang banyaknya lupa? Dalam seharian kita 24 jam, yang banyaknya kita ingat ke yang banyaknya kita lupa pada segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita kan. Jadi yang banyaknya kita lupa. Sebab itulah sangat susah untuk jadi yang sedikit, iaitu yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita dah baca buku ataupun ayat-ayat berkaitan dengan takwa. Hari ini kita masuklah pada perbincangan 40 hadis penawar hati susunan Al-Fadil Tuan Guru Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki ataupun Al-Fadil Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Jadi
buku ini menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan penawar bagi hati. Muqaddimah, hati manusia adalah tempat pandangan Allah Ta'ala. Ia merupakan tapak semayan iman, tempat bertunas dan menjalar ke seluruh anggota badan dalam bentuk amalan yang merupakan bunga atau buah daripada apa yang telah tertanam dalam hati. Hati ini tempat Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala tengok, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila sudurikum wa qulubikum. Kan? Nabi sebut sesungguhnya Allah Ta'ala tak tengok pada rupa kamu, pada jasad kamu, tapi Allah Ta'ala tengok pada hati kamu dan jiwa kamu. Yang Allah Ta'ala nak tengok hati kita. Sedang rupa ni Allah yang bagi. Allah Ta'ala tak nak tengok apa yang ada pada kita, apa yang kita dapat, sebab yang kita dapat tu semua Allah Ta'ala bagi. Apa yang Allah Ta'ala nak tengok ialah pada hati kita dan amalan kita. Kan? Itu je yang kita punya sebenarnya. Yang lain-lain ni pun sebenarnya Allah Ta'ala bagi semuanya. Sebab tu Allah Ta'ala nak tengok hati kita macam mana, kan? Orang pakar motivasi pun dia ada sebut, kan? Orang yang berjaya itu bukanlah orang yang sentiasa mendapat nombor satu, tapi orang yang tidak pernah kalah dengan kegagalan. Tak pernah kalah dengan kegagalan. Maksudnya apa? Dia kental. Jadi begitu juga orang yang beriman, bukan kerana hebat ataupun tidak hebatnya hidupnya, tapi sejauh mana dia berusaha untuk dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bukan kira siapa yang jadi imam ke, siapa yang jadi makmum ke, siapa yang dapat pergi haji ke, siapa yang tak dapat pergi haji ke, kan? Siapa yang pandai baca Al-Quran ke, tak pandai baca Al-Quran ke, tapi dikira dari segi amalan, bagaimana dia berusaha untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua tu ditentukan oleh apa? Semua tu ditentukan oleh hati, kan? Ada je orang pandai baca Al-Quran sebab Allah Ta'ala bagi anugerah kepada dia pandai baca Al-Quran, tapi dia pandai je tapi dia tak baca, tak dapat faedah. Tapi ada orang Allah Ta'ala tak kurniakan dia kepandaian baca Al-Quran. Jenuh belajar tak dapat. Tapi dengan sebab dia belajar tu, Allah Ta'ala tengok hati dia, Allah Ta'ala tengok usaha dia. Jadi dia ni mungkin kedudukan dia lebih baik daripada orang yang pandai tapi tidak mengamalkan bacaan Al-Quran. Hati manusia adalah tempat yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai wadah ataupun tempat bagi fitrah, akal dan hikmah. Oleh itu hati nurani adalah sentiasa jujur dan benar, walaupun terkadang mulut pandai berbohong dan tangan berani mengambil sesuatu yang haram. Hati kita ni tak pernah melanggar fitrah, tak pernah. Sama juga manusia ni tak pernah melanggar fitrah. Apa kita panggil? Hakikat kejadian diri dia tu, kan? Tabiat dia semula jadinya, kan? Tidak pernah bertentangan dengan fitrah, kan? Mungkin kadang-kadang disebabkan oleh akal dan sebagainya. Mulut disebut kat sini, mulut pandai berbohong, tangan berani mengambil sesuatu yang haram, tapi sebenarnya hati tu tidak akan pernah menipu. Hati ni sentiasa jujur. Hati manusia pula adalah raja bagi seluruh anggota badan. Ia merupakan sumber pergerakan dan tindakan. Apabila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan, dan apabila hati itu rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb, rawahul Bukhari wa Muslim. Perhatikan, sesungguhnya di dalam badan seseorang itu sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota badan, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah, itulah yang dikatakan hati. Macam keadaan kita juga sebenarnya, tuan-tuan, dengan tengok orang lain. Bila kita bincang pasal benda ni, tuan-tuan, yang pertama kita kena tengok diri sendiri, jangan tengok orang lain. Kalau nakkan manfaat, kena tengok diri sendiri, jangan tengok orang lain. Mana kita nak tahu hati orang lain macam mana, kan? Mulut dia ke, perbuatan dia ke, kita tak tahu. Yang kita tahu hati kita, kan? Hati kita tak pernah menipu. Kalau kita dekat dengan Allah, bila Allah Ta'ala bagi ujian, kita jadi macam mana? Kita jadi tenang, jadi sabar. Tapi kalau kita jauh daripada Allah, bila Allah Ta'ala bagi ujian, cepat kita melenting, cepat kita mengeluh. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat, kalau dekat kita dengan Allah, hati kita dekat dengan Allah, hati kita bersih. Kalau kita dapat nikmat, kita jadi macam mana? Kita rasa tu Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau kita ni jauh daripada Allah, Allah Ta'ala bagi nikmat, kita rasa hati kita punya. Kita yang buat. Asyik baik aku buat, kalau aku tak buat tak dapat, kan? Ini hati ni menentukan keseluruhan perbuatan kita. Kalau
dalam perubatan pun hati ni sangat penting. Ada yang kata hati ni sebagai jantung, kan? Jantung yang mengepam. Kalau jantung tak berfungsi, mati. Maka hati yang baik akan menyuruh anggota badannya berbuat kebaikan, dan sebaliknya hati yang rosak akan menyuruh anggota badan berbuat kerosakan dan kemaksiatan. Pada mulanya hati setiap insan adalah baik. Hati seseorang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala menerusi fitrah manusia yang semula jadi adalah meminati dan mencintai akan setiap yang baik dan membenci pada setiap yang tidak baik. Saya pernah masa sekolah dulu kan, saya masih mengangkang kawan, kau nak kahwin dengan siapa? Cewa, kan? Mesti dia nak pilih yang baik. Kalau bagi pilihan, dia akan pilih yang baik. Dia kalau ini calon isteri idaman kan. Walaupun dia tu kita jangan cakap dia, walaupun kita tak ada pun baik sangat, tapi kalau boleh kita nak isteri yang baik-baik juga kan. Sebab apa? Sebab kita memang fitrah kita nak yang baik. Kalau tanya orang yang pernah mencuri pun kan, kalau dia diberikan peluang untuk memilih, mesti dia akan pilih yang baik. Mesti dia akan pilih yang baik. Semua manusia diciptakan macam tu. Cuma bila kita hidup, keadaan sekitar kita yang akan mengubah. Maka atas dasar inilah terletaknya hukum taklif ataupun hukum-hukum syarak kepada seseorang. Kemudian lalu Allah Ta'ala menyempurnakan pemberiannya kepada insan dengan mengutus para rasul membimbing manusia ke jalan kebenaran, dan Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab untuk menjadi pegangan manusia dalam hidup di dunia ini dan untuk menjamin kebahagiaan mereka di akhirat nanti. Maka apabila manusia mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh para rasul dan berpegang teguh dengan kitab-kitab yang diturunkan, maka akan dapat memperoleh petunjuk yang akan membawa mereka mencapai keridhaan Allah Ta'ala, dan mereka akan terhindar dari jalan kesesatan yang dimurkainya. Semua yang Allah Ta'ala perintah sangat sesuai dengan fitrah kita. Semuanya sangat sesuai. Cuma kadang-kadang bila kita terlupa, kita terlalai, kita terpedaya, kita terikut-ikut dengan budaya orang lain ataupun budaya kita sendiri, menyebabkan kita sedikit demi sedikit terpesong daripada jalan. Sebab itu Allah Ta'ala utuskan para Nabi dan Rasul untuk apa? Untuk kembali mengajak manusia, kan? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Telah kami bangkitkan daripada setiap kaum, setiap umat, seorang rasul. Untuk apa? Untuk kembali menyembah Allah dan menjauhi perkara yang taghut, yang melampaui batas. Nak ajak manusia, kan? Sekarang para Nabi dan Rasul dah tak ada. Jadi ada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih untuk menyampaikan kebenaran. Orang ni yang kita kena ikut. Dia nak ajak kita kepada apa? Dia nak ajak kita kepada kembali beriman ataupun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila manusia mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh para rasul dan berpegang teguh dengan kitab-kitab yang diturunkan, mereka akan dapat memperoleh petunjuk yang akan membawa mereka mencapai keridhaan Allah Ta'ala, dan mereka akan terhindar dari jalan kesesatan yang dimurkainya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi amaran. Allah Ta'ala kata, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yukum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Katakanlah Muhammad, nak tak kalau aku kabarkan tentang orang yang rugi amalan dia, rugi kehidupan dia, rugi apa yang dia usahakan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, itu mereka yang sesat dalam perjalanan kehidupan mereka. Wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, sedang mereka menyangka mereka buat benda yang baik. Ulaika alladzina kafaru, mereka itulah orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala kembalikan mereka ke neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Ayat tu cerita pasal apa? Ayat tu cerita pasal manusia ni ramai yang menyangka dia buat yang baik, tapi sebenarnya mereka ni tersesat. Sesat sebab apa? Sesat sebab tak nak ikut kata para nabi dan rasul. Sepatutnya kita ni kalau kita betul-betul baik, kita akan ikut apa yang para nabi dan rasul cakap, bukan ikut apa yang kita sendiri rasa kita baik. Macam ada ramai orang kan, saya pernah jumpa, dia cakap pasal pakai tudung lah kan. Sebenarnya walaupun saya tak pakai tudung, saya baik, saya cintakan nabi. Macam mana nak cakap tu kan? Macam mana dia boleh cakap dia dicintakan nabi, dia cintakan Islam, tapi tak pakai tudung?
ni bukan kita nak mengata, tapi sangat bertentangan. Kita pun bukannya sempurna sangat, kita tak perfect kan. Dalam mentaati Nabi dan Rasul, kita ni tak perfect. Banyak sangat sunnah Nabi yang kita tak ikut pun kan. Tapi kita tak boleh dengan secara terbukanya kita menentang Nabi Muhammad SAW kan. Menentang ajaran Islam secara terbukanya, kita menentang ajaran Islam, yang itu sangat bercanggah dengan keadaan kita sebagai seorang Muslim. Kalau kita kata kita Islam ni maksudnya menyerah diri, maksudnya apa yang Allah Ta'ala perintah kita akan laksanakan sedaya mungkin pada perkara-perkara yang kita mampu, dan kita kena berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan. Jadi bila kita dalam keadaan kita menentang perintah Allah, kita kata kita ikut perintah Allah kan, sangat bertentangan. Inilah orang yang Allah Ta'ala kata mereka ni menyangka mereka buat yang baik kan. Mereka tak pernah kacau orang kan, macam Ustaz Zamri, bukan, Ustaz Kamarudin Adam kan. Dia pernah datang masjid, dia sebut pasal orang yang baik. Siapa tu orang yang baik? Orang yang baik bukanlah orang yang tak pernah kacau orang. Ada orang tu baik sangat, baik pada pandangan manusia. Sebab apa? Sebab dia duduk rumah dia je, pergi kerja, balik kerja, duduk rumah dia, tak ada buat benda yang bukan-bukan kan. Sebab dia tak kacau orang, dia senyap, tak ada kacau orang, tak ada buat masalah sikit pun, kita kata dia baik. Tapi itu tak tentu baik lagi. Orang yang baik macam mana? Orang yang baik lah orang yang datang masjid. Kalau duduk kat rumah tu tak baik sangat, kalau datang masjid tu baik kan. Orang yang datang masjid, yang mengajak orang untuk buat kebaikan, itu betul baik. Kadang-kadang ada orang dia salah faham. Saya pernah pergi dakwah kan, bukanlah dakwah, kita bagi risalah tahun baru. Bila kita bagi risalah tahun baru, orang kata apa? Orang kata kita spoil. Orang kata kita ni buat apa? Buat onar. Orang tengah sonok-sonok, tiba-tiba kita bagi risalah. Ini bukan cara sambut tahun baru. Cara sambut tahun baru dalam Islam macam ni, kita bagi risalah. Kita bagi risalah, semua orang yang tengah apa? Merendek lah, tengah buat macam-macam lah kan, kita bagi risalah. Ini sebenarnya cara dia. Kita buat edaran risalah malam tahun baru kan. Ada ramai orang yang malu. Bila terima tu dia malu, alamak kan, dia rasa yang dia buat tu salah kan. Tapi ramai juga yang kata, aduh spoil tu kan, kecoh tu kan. Orang datang seolah-olah kita yang buat yang salah, seolah-olah kita mengganggu urusan orang lain. Sebenarnya siapa yang betul-betul baik kat situ? Yang betul-betul baik ialah orang yang membawa kepada kebaikan. Isteri yang baik kan. Isteri yang baik tu bukan isteri yang patuh, dia cakap suami dia, betul bang, betul, ya kan. Tapi isteri yang baik, isteri solehah ataupun isteri yang baik dan bawa kebaikan. Kalau suami dia tak betul, dia cuba betulkan, bukan patuh je. Suami ngumpat, dia betul bang, betul lah abang cakap tu betul kan. Itu tak baik. Itu baik bagi kita tapi tidak baik bagi Allah. Yang betul-betul baik macam mana? Yang betul-betul baik ialah dia bukan saja baik, tapi dia juga bawa kebaikan. Anak yang baik macam mana? Kadang-kadang kita ingat anak yang suka melawan tu tak baik kan. Belum tentu lagi. Tentang yang dia melawan tu betul-betul yang sepatutnya dia lawan. Jadi dia mungkin adalah anak yang paling baik sebab dia melawan keburukan dan kejahatan kita. Jadi yang baik sebenarnya ialah pada penilaian Allah, bukan pada penilaian manusia. Tetapi manusia ini ada mempunyai musuh yang sangat pandai dan sangat berdendam kepadanya, iaitu Iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah Ta'ala untuk menyesatkan manusia. Iblis sentiasa menggoda hati manusia dan ia berusaha untuk membalut fitrah suci yang ada di hati manusia dengan balutan dari hawa nafsu, syahwat, tamak, cinta dunia dan sebagainya. Iblis tidak akan berputus asa dari mencapai tujuan yang telah disumpahkannya di hadapan Allah Ta'ala itu. Ia akan berbuat segala sesuatu yang dapat menyesatkan manusia dari tujuan hidupnya yang sebenar. Maka Iblis akan masuk ke dalam hati seseorang, lalu ia membisikkan kepadanya suatu kesenangan atau kebahagiaan di dunia ini, dan ia mendorongnya untuk merebut peluang yang ada. Sedikit demi sedikit ditiupkannya semangat hawa nafsu dan syahwat yang telah sedia ada di hati manusia sebagai kesempurnaan fitrahnya.
Seterusnya, apabila hati seseorang itu telah tergoda dan matanya telah tertutup dengan bayangan kelazatan hawa nafsu dan syahwat, maka ketika itulah manusia akan melupakan Tuhannya sehingga ia berani berbuat maksiat yang mengakibatkan satu titik hitam telah tumbuh di lembaran suci fitrah yang ada di dalam hatinya. InsyaAllah. Tuan-tuan, bila manusia menggoda kita kan, bila-bila yang kita terlintas, bila-bila yang kita teringat nak buat benda yang bukan-bukan, masa tu sebenarnya syaitan yang sedang berbisik. Kalau kita sedang bersembang kan, tiba-tiba kita rasa macam nak marah. Sebenarnya rasa nak marah tu kadang-kadang disebabkan apa? Disebabkan oleh bisikan syaitan. Masa kita tengah baca Al-Quran, masa kita tengah solat, tiba-tiba kita rasa macam ada orang tengok. Masa kita rasa ada orang tengok tu, sebenarnya syaitan tengah bisik, Dia tengok padahal tak ada siapa tengok pun. Betul, jangan perasan kan. Kita ni suka perasan ada orang tengok, padahal tak ada siapa tengok pun. Yang sebenarnya yang suka tengok ialah diri kita sendiri. Orang tak peduli pun pasal kita. Kalau fikir betul-betul kan, siapa yang betul-betul peduli pasal kita? Orang semua tak peduli. Yang peduli pasal kita je. Sebab tu jangan ambil sangat pandangan orang, dan jangan suka sangat hiraukan pandangan orang. Orang tak peduli pun kita kan. Bila kita rasa nak buat benda yang bukan-bukan, masa tu sebenarnya syaitan tengah berbisik. Kadang-kadang syaitan bisik untuk tidak ikhlas. Kadang-kadang syaitan bisik untuk buat benda yang bukan-bukan. Kadang-kadang syaitan bisik untuk rasa perkara yang bukan-bukan. Syaitan ni dia bijak. Allah Ta'ala kata, walaqad adalla minkum jibillan kathira. Allah Ta'ala kata, dan telah disesatkan. Syaitan ni dia telah jibillan kathira. Jibillan ni maksudnya banyak, kathira ni banyak. Jadi banyak sangat. Jibillan kathira ni banyak sangat. Apa kebarangkalian kita tak termasuk di kalangan orang yang banyak sangat tu? Apa kebarangkalian kita tidak termasuk di kalangan orang yang banyak sangat disesatkan oleh syaitan tu? Lepas tu kena sentiasa minta petunjuk. Syaitan ni dah biasa sangat. Dia jumpa, dia dah tahu dah kan apa nak buat. Dia dah tahu dah kan. Kalau pakak-pakak macam kita ni adalah senang sangat. Kita ni senang sangat ditipu. Sebab itulah orang Islam zaman sekarang ni masih lagi tak boleh nak buat apa-apa. Masih lagi tak boleh nak bangkit, masih tak boleh nak bangun kan. Baru datang SOP ketat sikit dah kalah dah kan. Baru datang SOP ketat sikit dah kalah dah tak boleh nak datang masjid. Baru ada cubaan ujian kuat sikit je dah tak boleh menang dah. Tuan-tuan, sekarang ni yang terbaru, Yahudi ni dibuat orang Yahudi Zionis, dia belah penempatan orang Palestin. Dia buat laluan nak menghubungkan antara penempatan Yahudi dengan Yahudi. Kat mana dia buat? Dekat tebing barat. Tebing barat ni tuan-tuan, sebenarnya wilayah yang betul-betul dalam penguasaan orang Islam ada dua je. Satu di Gaza, satu di tebing barat. Kalau di tebing barat tu bawah Fatah, kalau di Gaza tu di bawah Hamas kan. Ini je yang orang Islam boleh kawal lagi. Itu pun autonomi yang sangat terhad. Dekat tempat-tempat lain ada juga penempatan orang Islam sikit-sikit, ciput-ciput. Dekat Hebron ada sikit, dekat Arihah ada sikit, dekat Baitul Maqdis sekitar-sekitar tu ada sikit. Tapi memang macam penjara. Jadi orang Yahudi dia buat sesuka hati, orang Islam buat apa? Orang Islam tak tahu pun. Orang Yahudi ni dia buat sesuka hati dia dengan Baitul Maqdis, dia buat sesuka hati dia dengan penempatan orang Islam. Orang Islam buat apa? Orang Islam buat tak tahu je. Dibunuh saudara kita, dibunuh sesuka hati dia, dia buat apa yang dia nak buat. Tapi orang Islam buat apa? Orang Islam tak buat apa-apa. Tak ada siapa pun yang melawan. Tuan-tuan, sekarang ni sebenarnya keadaan sangat runcing. Kalau kita baca dalam berita tu, US dia hantar 350,000 tentera dia untuk buat apa tu? Tinjauan. Apatah kawalan, orang askar tahulah kan, kawalan dekat Asia Pasifik. Maksudnya berdekatan dengan kawalan, berdekatan juga dengan tentera-tentera Cina ni. Tegang. Keadaan sangat tegang. Cina dia cakap apa? Dia khawatir tertembak. Kan? Dia khawatir tindakan Amerika hantar tentera yang banyak-banyak ni, dia bimbang dan takut akan berlaku peperangan. Sebab mungkin bilangan yang banyak ni akan menyebabkan tertembak dan sebagainya. Kita buat apa tuan-tuan? Kita buat apa?
Itu buat tak tahu je. Dalam satu dunia ni, pergolakan dalam dunia ni, dunia umat Islam dan sebagainya, kita buat apa? Kita buat tak tahu je, tuan-tuan. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan syaitan dah berjaya hasut kita ni. Apa yang kita sibukkan? Yang kita sibukkan kunut, yang kita sibukkan wirid, kan? Yang kita sibukkan ni tahiyat ni angkat tangan ke, gerak ke tangan ke, kan? Itu yang banyak kita sibukkan. Dalam kunut baca Sayyidina Muhammad ke, Allahumma salli wa sallallahu ala Muhammad ke, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Itu yang kita sibukkan. Bergaduh sampai pada perkara-perkara macam tu pun kita kata kafir kat saudara kita, kan? Tentang bid'ah, tak bid'ah dan sebagainya. Kita bergaduh tentang perkara yang remeh-temeh. Tapi dalam masa sama umat Islam tengah ketinggalan, orang bukan Islam dia sedang menguasai dunia ni. Pada perkara itu pun kita tak boleh nak lawan. Kita ni sangat lemah, yang pada tak payah pergi kat dunia lah, kat kawasan kita pun, ekonomi siapa yang jaga, kan? Politik siapa yang jaga? Kita nama je kita tuan di tanah, tapi sebenarnya kita ni tak ada apa pun, kan? Semua harta-harta kita, kekuasaan kita ni semuanya dikuasai oleh orang lain. Kita tak boleh nak buat apa-apa, kan? Jadi iblis ni dia sangat pandai menyesatkan manusia. Dia biarkan kita sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan urusan kita je, kan? Dia biarkan kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Tak sempat kita nak tengok apa nasib saudara kita. Tak sempat kita nak bangkit, berjuang, mendaulatkan agama kita ni. Kita rasa tugas menyampaikan ni bagi kat ustaz dah lah. Kita pergi kerja, balik kerja, makan dah lah. Kan? Kita tak payah buat apa-apa. Orang yang rosak sekitar kita ni kita biar je, kan? Anak-anak yang rosak sekitar kita ni kita biar je. Anak-anak yang tak tahu solat sekitar kita ni kita biar je, kan? Itu tugas ustaz lah. Hantar je anak-anak pergi sekolah. Lepas tu dia hidup sendirilah. Apa jadi pada masa depan mereka biar. Sedangkan zaman sekarang ni sangat-sangat mencabar. Kita mungkin tak mengalaminya, tapi anak-anak kita ni, ya Allah, teknologi yang ganas. Kan? Budak-budak ni terdedah pada teknologi yang ganas. Kalau yang terlibat dengan sekolah mungkin dia tahu, kan, macam mana keadaan anak-anak zaman sekarang ni. Selanjutnya, apabila keadaan ini dibiarkan berlanjutan, kotoran yang lekat di hati tidak dibersihkan, titik-titik hitam yang mengotori lembaran fitrah tidak dicuci dengan air taubat, maka lembaran hati yang telah dipenuhi dengan titik hitam akan bertambah hitam dan menyebabkan kotoran yang sangat tebal yang memudahkan bagi iblis untuk menguasainya. Maka apabila hati sudah ditawan oleh iblis, hati akan kurang membenci maksiat. Bila buat maksiat dah tak ada rasa dah. Bahkan terkadang merasa gembira dengan berbuat maksiat. Dah tak ada rasa dah. Buat benda yang tak baik tu dah tak ada rasa dah. Buat benda baik, buat benda yang tak baik tu tak ada rasa benda tu tak baik, kan? Sebab tu Nabi sebut umat akhir zaman ni dia hapuskan dosa dia macam mana? Dia hapuskan dosa macam menepis lalat je. Macam tu je, kan? Sedangkan orang yang dahulu, kan, dia rasa dosa dia tu seperti ni, seperti titik hitam. Kita ni macam tu je, tepis dosa tu macam tu je. Pagi tadi buat dosa, ataupun tadi kita buat benda yang kita tak patut buat, kita tepis macam tu je. Lepas tu kita ingat dah selesai dah. Sedangkan sebenarnya masih lagi ada titik hitam tu, kan? Dan akhirnya sampai ke tingkatan rasa bangga dengan bermacam-macam maksiat yang dilakukannya, kan? Mula-mula takut-takut, lama-lama bila tak bertaubat, lama-lama dah gembira, sampai tahap bangga dengan maksiat yang dilakukan. Kalau dulu orang tak puasa ni, ada lagi geng plastik hitam. Geng plastik hitam ni dia beginner. Geng plastik hitam ni beginner ni maksudnya dia masih memalu lagi. Ada geng yang lebih teruk daripada tu. Dia tayang dekat Facebook dia. Dia makan masa bulan puasa, dia tayang kat Facebook. Ini yang dah sampai tahap yang macam ni lah. Bangga dengan maksiat yang dilakukan. Na'udzubillah min zalik. Geng plastik hitam ni tak baik juga, kan? Geng plastik hitam bulan Ramadan. Dia beli, dia malu-malu. Sebab tu plastik hitam.
Kalau orang tahu dalam tu ada apa kan, gamaknya tak belilah kan. Tapi itu permulaan nak jadi kepada bangga dalam melakukan maksiat. Nauzubillah. Apabila hati telah sampai ke peringkat ini, bermakna ia sudah terlalu sakit dan sangat sulit untuk diubati. Lembaran putih fitrah telah menjadi hitam legam dan sudah terlalu sulit untuk dibersihkan. Hati yang seperti inilah yang dinamakan hati yang keras, hati yang tidak sensitif lagi dengan dosa. Walaupun sebenar ia melakukan dosa yang besar, apakah lagi kalau hanya dosa yang kecil. Dan hati yang seperti inilah hati yang telah termeteri dengan maksiat. Sebab tu tuan-tuan, kita kena sentiasa bimbang. Macam mana hati yang keras ni ialah hati yang tak boleh dengar nasihat. Tak nak dengar, hati yang tak nak dengar nasihat, hati yang rasa lebih baik daripada orang lain. Kalau kita ada perasaan-perasaan macam ni tuan-tuan, cepat-cepat kita buang. Jangan sampai kita ada rasa kita lebih baik daripada orang lain, ataupun kita tak nak dengar nasihat orang, walaupun kadang tu nasihat terdatang daripada orang yang kita tak suka. Macam mana nak didik hati? Dengar nasihat daripada orang yang kita tak suka. Macam mana nak didik hati? Dengar nasihat daripada orang yang kita tidak suka. Siapa yang tuan-tuan tak suka? Saya. Tuan-tuan dengar nasihat saya. Tuan-tuan dengar nasihat saya tu tanda tuan-tuan rendah hati. Betul? Tak suka, tak nak dengar. Itu maksudnya wallahu alam. Tuan-tuan cuba latih diri, buat perkara-perkara yang buruk, buat perkara yang susah, buat perkara-perkara yang rendah, buat perkara-perkara yang hina pada pandangan manusia. Untuk apa? Untuk didik hati. Biar kita rasa kita ni tak baik kan, biar kita rasa diri kita ni lemah kan. Macam kita sebut baru ni, apa tingkatan manusia yang paling hebat? Antara tingkatan manusia yang paling baik ialah hamba kepada Allah. Bila dia jadi hamba